pada semua. Hari ini kita ada training tentang servis selepas jualan, di mana untuk penyelenggaraan produk dan penyelesaian masalah. Sebelum tu, nama saya Bob daripada Servis Department Energy Malaysia Sdn Bhd. Hari ini tarikh 19 Oktober 2023. Okey, dah masuk semua? Okey, hari ini apa yang kita akan belajar? Dan apa yang akan kita pelajari hari ini? Okey, nombor 1, fahami cara mesin energi bekerja. Pertama. Yang kedua, kita akan belajar tentang pengetahuan asas mengenai mesin energi anda. Dan yang ketiga, penyelesaian masalah mesin. Nombor 4, saranan asas. Dan yang kelima, sesi soal jawab. Okey, yang pertama, kita akan belajar tentang fahami cara mesin kita bekerja. Tak kira lah mesin tu SD ke, K8, JR2, JR4 atau Platinum. Sama juga dengan level R. Okey, kalau kita tengok sini, berarti ini tidak seperti sistem penapis air biasa yang lain. Di mana kalau kita tengok gambar ni, water source, pergi ke filter, untuk tapis air tu, keluar balik daripada filter, dia akan pergi ke ionize, sistem ionize. Mengubah air pipe biasa melalui proses elektrolisis yang menyusun semula dan mengecilkan mikro air anda. Kalau kita tengok sini, jadi plate. Gambar plate di mana negatif, positif, negatif. Dan negatif dia akan naik ke atas, pergi ke flexible hose, dan positif dia akan turun ke acidic water, yang main secondary hose. Mengubah sistem mengubah air pipe biasa melalui proses elektrolisis yang menyusun semula dan mengecilkan mikro air anda. Menjadi tanggungjawab pengguna untuk memastikan air dirawat bersih dan boleh diminum. Pastikan air pipe tu sebelum keluar, sebelum masuk mesin, dia dirawat. Perlu ada pre-filter ataupun backwash. Okey, sifat istimewa air Kangen water yang tidak kekal selamanya. Kalau kita tengok sini, kita disarankan untuk terus minum selepas air Kangen keluar daripada mesin. Dan paras ORP atau pH level dia akan hilang bergantung pada beberapa faktor. Pertama, masa. Kita di office ni, Energy HQ, kita pernah buat test. Air Kangen ni, 9.5, dia boleh tahan selama 48 jam. 2 hari. Daripada 9.5 dia akan drop, turun ke pH clean water 7. Dia akan pergi ke hijau. Dia akan, dan haba ni panas. Bila panas, dia akan dropkan pH ni. Contoh letak dalam kereta ke, letak water bag, simpan dalam water bag, letak dalam kereta. pH dia akan menurun. Dia akan turun dengan cepat. Ketiga, cahaya. Cahaya ni kalau kita letak dekat dengan bawah lampu ataupun dekat matahari, dia akan menurunkan pH dan ORP tersebut. Keempat adalah pergerakan. Kalau kita goncang dia akan dropkan pH tu dalam air tu. Yang kelima ialah oksigen. Bila air tu, contoh kita taruh bekas, dia expose dengan oksigen, dan air tu akan, pH dalam air tu dia akan drop. Pergi ke clean water. Dia tak akan pergi ke acid, dia akan pergi clean water. Macam air filter water biasa je. Dia akan hilang alkaline dia. Okey, ini adalah contoh bekas gelap yang boleh didapati dari energi. Kalau kita tengok sini adalah 2 liter botol, handy spray dan 500 ml spray. 2 liter botol ni biasa orang letak air 2.5 untuk simpan 2.5, lepas tu letak handy spray.
Okey, tip cara ambil air dari mesin, energy mesin. Sila alirkan air, keluar 3 saat. Setiap kali sebelum ambil air, dia akan ada blinking dekat LED tu. Selepas dia tak blinking, baru boleh ambil air. Kalau kita tengok video ni sebentar. Turn on power. Kita tekan 9.5. Bila kita buka air, dia akan blinking. Tunggu blinking tu padam. Dia dah tak blinking, baru boleh ambil air. Macam dalam video ni. Saya ulang balik video ni. So, bila kita buka air, dia akan blinking. Selepas blinking tu hilang, baru kita digalakkan ambil air. Okey. Okey, yang kedua pula. Pengetahuan asas mengenai mesin energi anda. Level DR2, SD501, SD501 Platinum. Okey, notifikasi, notice cleaning. Kalau kita tengok sini, dia akan keluar dalam 3 keadaan. 3 keadaan di mana notice cleaning ni, selepas kita running dia, 15 minit non-stop. Kalau kita selepas jumlah masa operation dia, operasi sampai 15 minit non-stop, dia akan keluar notice cleaning untuk cuci balik plate tu. Yang kedua, selepas penggunaan strong acid dan strong kangen. Bila kita tekan strong acid, dia run strong acid. Bila kita tukar kangen, dia akan keluar notice of cleaning. Dan yang ketiga, mesin tidak digunakan selama 24 jam atau lebih 2-3 hari. Bila kita on dia akan keluar notice of cleaning untuk cuci balik plate tu untuk kita guna. Okey, ini adalah electrolysis enhancer. Dia digunakan untuk menghasilkan strong kangen, strong acid sahaja. Untuk 9.5, clean water, beauty water dia tak guna. Dan jika enhancer tank kosong, mesin ini memerlukan sekurang-kurangnya 40 saat untuk kembali normal. Sebab kalau kita masuk tank dia sedut untuk pergi ke chamber, dia akan makan masa 30 saat. Dia sedut setitik, dia bukan sedut terus one shot. Setitik, dalam masa 30 saat tu dia akan dapat strong kangen tu. Dan kita tidak dibenarkan menggunakan garam Super 501 untuk SD501, JR4, Platinum dan K8. Kalau guna garam biasa tu, dia akan batal lah warranty. Sebab bila kita guna garam biasa, dia tak sama macam enhancer ni. Dia akan keluar itu kristal dan dia akan sumbatkan internal hose dekat dalam tu. Bila kita dapati internal hose sumbat oleh garam, warranty mesin akan terbatal. Adding calcium. Phosphoric acid calcium. Ini untuk meningkatkan kepekatan pH di dalam air kangen. Jika digunakan dalam mesin anda, pada mesin anda pembersihan lebih kerap perlu dilakukan. Untuk adding kalsium kita Malaysia tak perlu ada kalsium dan tak perlu guna kalsium. Sebab kita punya air telah dirawat untuk kegunaan pipe untuk kegunaan kita. So bila air telah dirawat, bila kita masuk mesin kangen, dia boleh terus minum daripada mesin. Tak perlu adding apa-apa kalsium. Namun pengguna Malaysia tidak perlu menggunakan bahan ini pada mesin mereka sebab air Malaysia telah dirawat. Kita tak perlu apa-apa adding kalsium pun untuk air kita. Butang reset hanya perlu ditekan pada 2 keadaan. Reset button. Button reset ni kita perlu semasa kita first install. Masa kita buka mesin baru, kita pasang sebelum kita guna mesin, kita perlu tekan reset button. Untuk first time, first user, dia bila guna first time tu dia akan reset. Tujuan dia untuk kosongkan pengiraan. Dia dalam tu ada pengiraan meter. Bila kita tekan reset, dia akan kosong. So bila sampai cukup 6,000 liter, dia akan mention. Dia akan prompt replace filter.
So bila kita tekan reset, walaupun kita tak tukar filter, kita tekan reset, dia akan tetap kosong, dia akan nyala macam biasa. Tapi pastikan kita tukar filter sebab air kita tak jamin bersih kalau kita tak tukar filter, dan kualiti air tentu akan berbeza. Dan kita perlu tukar reset. Kedua, ada penggantian high grade filter. Kalau filter new, kita tukar, kita tekan reset. Dan kita pastikan tukar. Kalau kita tak tukar, kualiti air dia berbeza. Okay, e-cleaning demo untuk mesin Levelook JR2, SD501, SD51 Platinum, JR4. Kalau kita tengok sini, kita perlukan satu sachet cleaning powder, CPU, glass container, tap water, pastikan mesin tutup sebelum melakukan e-cleaning. Kita tengok video ni. Kita keluar satu sachet e-cleaning powder, CPU new, dan glass. Kita turn off power, kita buka black cover, kita buka filter, cabut filter, dan pastikan ada dua O-ring tu. Kita buka kita punya CPU old, CPU new ni. Satu sachet untuk SD501. Kalau untuk K8 dia kena dua sachet. Kita tutup balik cover CPU dan masukkan tray base, lock balik CPU. Okey, ni glass. Masukkan flexible hose dan secondary hose. Kita buka air sampai gelas tu penuh. Tujuan kita buka air sebenarnya kita nak pastikan citric acid dekat dalam CPU tu akan ada dekat chamber. Dan kita tutup air, pastikan bila citric acid tu dekat chamber, dia tak bergerak, dia akan buang semua kalsium tu, dia akan makan kalsium dekat dalam chamber tu. Itu tujuan dia kita letak dalam gelas, tu kita tutup air. So citric acid dekat dalam CPU tu akan pergi ke chamber, dekat plate. Bila dekat plate tu dia akan start dekat situ, dia akan makan kalsium dekat dalam plate tu. Itu tujuan dia. Jadi lepas habis, cukup 8 jam. Biasa orang buat overnight. Orang buang air tu balik, flush dalam 5 minit macam tu. Orang akan buat overnight. Dia makan masa dalam 5 hingga 8 jam untuk buat e-cleaning. Lepas tu tutup air, buka CPU, dan masuk filter balik, dan run macam biasa lah. Pastikan dua O-ring tu ada, kalau tak ada dia akan leaking. Dah, itu saja untuk buat e-cleaning. Saya ulang tayang balik Okey, saya terangkan lagi sekali. Cara buat e-cleaning untuk mesin SD JR Platinum. JR4, level R pun boleh buat macam ni. Kita perlu 3 barang ni, satu sachet, CPU, and dengan satu gelas. Tutup power, tukar filter, pastikan O-ring jangan tinggal. O-ring tu penting. Buka CPU and okay, kita masukkan satu sachet dalam ni. Kita tutup dan kita letak tempat dia.
Lock, pastikan lock dengan dan ketat supaya dia tidak leaking. Dan satu gelas ni kita akan masukkan dua-dua hose ni. Satu flexible hose dan satu secondary hose. Kita buka air sehingga gelas tu penuh. Macam saya cakap tadi, tujuan dia nak bagi gelas tu penuh, kita nak citric acid yang dalam CPU tu duduk dekat plate. Duduk dekat plate, citric acid tu duduk dekat plate, dia akan makan semua kalsium-kalsium kat dalam tu. Yang ni kita advise sebulan sekali. Dan kita biasa advise malam ada orang buat. So, malam kita tak guna mesin. Pukul 11, pukul 10 kita buat. Pagi pukul 4 kalau kita bangun, kita terus flush. Dan pagi pukul 6, 5, 6, boleh pakai dah. Lepas kita keluarkan flexible hose dengan secondary hose, kita flush dalam 5 minit. Dan kita tukar balik filter. Kita tukar CPU dia. Pastikan O-ring tu jangan tinggal. Kita masuk balik filter dan kita boleh terus guna. Okey, faham? Okey, kita pergi next pula. E-cleaning, soalan lazim. Kalau kita biasa dengar soalan daripada civil department ni, customer akan tanya saya, bila saya perlu buat e-cleaning? Kita, Malaysia, kita akan advise setiap bulan atau apabila menyedari terdapat kalsium dalam air Kangen. Bila kita ambil air, dalam cawan tu nampak putih-putih. Itu dah kita boleh kena buat e-cleaning. Biasa kita akan advise every month. Setiap bulan kita kena buat, kita perlu buat e-cleaning. Berapa lama masa diperlukan untuk buat e-cleaning? Minimum 3 hingga 5 jam. 3 hingga 5 jam biasa kalau umat overnight lah. Kalau 3 jam tu takut sekejap. 5 jam biasa sekejap tu. Kita advise 5 jam ke atas lah. Mengapa saya perlu matikan mesin ketika buat e-cleaning? Itu atas faktor keselamatan. Okey, uji air, pengujian menggunakan pH tester energy. Okey, cara kita nak test air energy mesin. Sini ada video dia, disarankan untuk dialirkan air sekurang-kurangnya 3 saat sebelum ambil sampel air untuk diuji. Nah, kita tengok video ni. Okey, ini pH tester. Ini bekas kita selalu test. Dalam setiap mesin baru ada benda ni. Ini dia punya chart. Okey, kita turn on power, select 9.5. Okey, kita buka air. Pastikan blinking tu dah tak ada. Pastikan arrow dekat tulisan Kangen tu, bawah tu ada. Kalau tak ada arrow tu, dia tak akan boleh produce air 9.5. Dia tak akan dapat purple. Sebab arrow tu tak ada. Kalau perasan dekat LCD tu, ada Kangen, bawah tu ada arrow. Pastikan ada arrow. Kalau tak ada arrow, mean dia tak detect air lalu. Kita suspect base problem. Sensor base dia, dia orang panggil Hall IC dia. Ini kita try beauty water. Kita bagi dia run dalam 30 second. Okey, dia akan tukar pH. Okey, kita try. Okey, ini untuk kita cara pengujian air, ujian air menggunakan pH tester. Disarankan untuk alirkan sekurang-kurangnya 3 saat
3 saat sebelum ambil untuk diuji. Okey, kedua, pengetahuan asas mengenai mesin energi anda. Level loop K8. Ini untuk mesin K8 ya. Okey, kalau kita tengok sini, butang asas. Semua ni yang ada dekat kiranya kita select setting. Setting dia akan keluar language, volume, PS setting, e-cleaning, brightness, sleep, filter check, mineral additive. Tak ada butang reset untuk K8 dan tiada white ball. Sebab white ball dia dah built-in dekat dalam base. Paparan skrin sentuh untuk menukar fungsi mesin tertentu. Pilih setting dan select fungsi mana yang anda inginkan. Kalau kita nak tukar bahasa, ada 8 bahasa kat situ. Volume nak bagi kuat, nak bagi slow, nak bagi off. PA setting. PA setting ni kita boleh select. Dia default 4. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tu kalau dia punya pH daripada tab rendah, kita boleh hide, tukar setting dia. Untuk e-cleaning kat sini, kalau e-cleaning untuk okay, dia ada semua direction kat situ. Kita boleh ikut dia punya direction dia. Ini brightness, sleep, kita boleh select sleep tu untuk 1 second, 1 minit, 5 minit, 10 minit. Filter check dan mineral additive. Okey, untuk filter check, kita pergi ke setting dan pilih filter check. Kalau kita tengok sini dekat gambar ni, kanan side total time dan kiri total quantity. Total quantity dia ada total penggunaan kita dan total time tu total bulan. Masuk total time berapa masa bila kita berapa lama kita dah pakai. Satu bar ni merangkumi 2 bulan. Kalau satu bar 2 bulan, contoh kita tukar bulan 10, 11. Dia akan kira 10, 11. Bila naik satu bar lagi, dia akan tulis 12, 1. Disember, Januari. Lepas tu bila naik satu bar lagi, dia akan kira Februari, Mac. Dia akan satu bar tu 2 bulan. Total quantity versus total time. Satu bar totally quantity menunjukkan 1000 liter. Untuk total quantity. Satu bar total time menunjukkan penggunaan 2 bulan. Satu bar 2 bulan. Okey, mineral additive. Pergi ke setting, cari mineral additive dan select no. Pastikan no. Kalau kita pergi ke yes, dia akan minta kita satu mineral tank. Dia akan keluar, dia akan prompt mineral tank missing. Itu mineral additive. Kita kena select no. Untuk bagi pengguna di Malaysia, pastikan pilihan mineral additive select no. Notifikasi mineral tank is missing akan muncul jika anda pilih yes. Penggantian secondary host. Okey, ini ada video untuk menunjukkan cara yang betul menggantikan secondary host. Untuk host kelabu, dia biasa kalau datang daripada factory, dia akan bagi flexible short, yang flexible host yang pendek tu. Kalau kita nak tukar ke secondary host yang panjang untuk grey host tu, kita tengok video ni. Kita buka punya yang setting cover. Bawah tu ada satu pin di tengah-tengah tu. Kita tarik keluar, tarik sikit dia akan loosekan bawah tu punya nut. Kita just cabut je, tarik ke bawah. Macam tu je. Okay, saya ulang balik cara dia tukar macam mana. Ini cara yang betul untuk menggantikan secondary host yang pendek tu kepada yang panjang kelabu ni. Dia ada satu pin tengah tu, kita tarik dia keluar dan kita cabut ke bawah untuk host untuk tukarkan dia punya konektor tu. Okey. Penapis, filter. Di sini ada 2 jenis filter. Semua mesin kecuali level loop super menggunakan filter. Semua mesin kecuali level loop Super 51 dia menggunakan FC1 Deluxe filter. Super 51 menggunakan HG Old. Kalau kita nampak sini FC1 untuk semua jenis mesin kecuali Super 51. Super 51 dia tak menggunakan FC1. FC Deluxe 1 ni untuk semua filter kecuali Super dia gunakan HG Old. HG Old lebih muda tu.
Yang biasa HGN lama tu dia ada color purple. Ini color biru muda. Untuk HG old. Ini untuk, kalau belah kanan ni Super 51, sebelah kiri ni untuk semua mesin. Baik SD, K8, Platinum, JR4, JR2 dan Level R. Penapis FC1 dilap filter seperti dalam gambar ni meningkatkan prestasi aliran air 30%. Dia akan bagi prestasi air tu dia lain, memang confirm lain sebab saya dah rasa. Kadar aliran penapis air 6 liter per minit, menyah klorin, racun perosak dan deterjen, menghilangkan bau berkulat. Ada bila yang lama tak tukar filter, dia akan rasa air dia macam lain. Bila kita tukar filter baru ni, dia kena rasa. Pada saya tak nak cerita tak boleh, tak mampu saya nak cerita. Dia kena rasa benda ni. Ni FC1 Deluxe filter yang kita punya model terbaru. Okey, penapis. Tip penjagaan penapis. Tukar penapis tepat pada waktunya. Energi menyarankan pengguna untuk menukar penapis setiap 6,000 liter atau setahun sekali. 6,000 liter kalau family besar, 6,000 liter dalam masa 10 bulan, dah boleh habis lah. Jangan mention lah. Kalau macam pakai 2 orang, setahun boleh pakai. Kita advise every year tukar sekali. Sebab kita nak kualiti air. Kita bukan nak masalah duit, nak beli filter, tak ada. Kita nak kualiti air. Kepentingan menukar penapis air pada waktunya adalah kerana lama kita menggunakan penapis air, lagi tinggi keberangkalian untuk bakteria membiak dalam penapis. Yes, fakta. Penyelenggaraan asas untuk semua jenis mesin. Jalankan filter sekurang-kurangnya 3 hingga 5 minit setiap hari. Bangun pagi, turn on power, run beauty water dalam 3 minit. Dah cukup. Melakukan e-cleaning sekurang-kurangnya sebulan sekali. Memang kita advise daripada Jepun, advise Water Source kat Malaysia ni, kita advise, Jepun advise untuk melakukan e-cleaning every month. Setiap bulan kita kena buat e-cleaning dan deep cleaning sekali. Okey, cara ketiga. Latihan masalah mesin. Okey, sekiranya mesin anda masalah, kita tengok sini cara kita nak atasi masalah dia. Asas penyelenggaraan. Kalau kita tengok sini masalah dia, air yang diuji tidak menjadi warna ungu. Tap water air dari mesin. Kalau kita test water tu dah yellow, untuk masuk mesin nak dapatkan purple, dia akan lambat. Bukan lambat, dia jadi macam susah nak dapat purple. Biasa kalau air dan dirawat, dia akan keluar warna hijau daripada tap tu. Bila kalau air hijau, dia akan, bila masuk mesin, dia akan dapat purple, senang. Air Kangen tidak keluar daripada flexible pipe. Kalau tidak keluar daripada flexible pipe, kita kena cek tukar CPU. Daripada filter tu, tukar CPU untuk kita run. Mungkin filter tu dah tersumbat. Air Kangen mengandungi benda asing hitam. Cabut dan goncang filter dan periksa sama ada keluar benda asing dari filter. Air Kangen menjadi warna putih, kuning-kuning macam tu. Sila gantikan filter lama dan yang baru. Biasa filter ni membranan. Kita advise setiap tahun kita perlu tukar. Ini bukan wajib, dia perlu, keperluan. Mesin tidak berfungsi. Sila hubungi pasukan teknikal energy. Sila WhatsApp atau call. Air bocor dilihat keluar dari tepi mesin.
Sila hubungi pasukan teknik energi dan sertakan video. Butang panel tidak dapat ditekan atau didamping. 4. Dia Wi-Fi pergi ke UT. Kita advise, ni energy office kita akan periksa mesin tu, mungkin perlu tukar panel switch. Mesin tak menghasilkan air alkali atau acidic. Sila hubungi pasukan energi dan sertakan video. 4. Sarana asas. Kita galakkan pengguna menggunakan two-stage filter. Seperti dalam gambar ni, energi sangat menggalakkan pengguna untuk merawat sumber air mereka sebelum digunakan dengan mesin energi. Sekurang-kurangnya, gunakan dua-stage filter ni. Filter sistem disediakan oleh pejabat, digunakan untuk membuang benda asing dalam air. Dalam sumber air mempunyai dua casing. Satu sisi adalah fiber filter, satu boleh sama ada KDF atau ion. Biasa belah pantai timur kita advise pakai ion sebab dia mineral tinggi. Kalau belah Semenanjung ni kebanyakan KL, Lembah Kelang, dia akan kita advise pakai KDF. Two stage filter ni KDF. Kalau lihat dalam gambar ni, KDF media, kinetic degradation fluxion media, digunakan untuk membunuh alga dan kulat, mengawal pertumbuhan bakteria, membuang klorin, racun perosak, bahan organik, karat, rasa tidak menyenangkan dan hidrogen bau, sulfhidrogen, besi, plumbum, nikel, kromium, kadmium, kalsium, aluminium, merkuri, arsenik dan lain-lain sebahagian organik. Dan kayat penapis 6 bulan atau 6,000 liter. Kalau di pejabat ini, dia harga RM110 untuk KDF ni. Jadi kita advise 6 bulan, selepas 6 bulan boleh tukar atau 6,000 liter. Ini ion filter. Ion exchange filter menapis kelebihan mineral yang terdapat di dalam air. Ini dipanggil softener untuk mineral tinggi. Jika jumlah mineral adalah lebih tinggi daripada 100 ppm, pengguna ion filter disyorkan untuk memanjangkan hayat rate elektrod. Ia boleh tahan selama 600 hingga 1000 liter air atau 1 hingga 4 bulan bergantung pada penggunaan dan jumlah mineral di dalam air. Encik di ofis kami di pejabat energi RM110. Oh, yang tulis ni. Ini adalah gambar surge protector. Surge protector untuk melindungi mesin pengguna energi yang sangat menyarankan pengguna untuk memasang surge protector penebat kilat. Kami cadangkan pengguna untuk menggunakan Belkin surge protector. Pastikan grey hose sama paras. Kalau kita tengok gambar ni, ada customer dekat rumah ada pasang mesin grey hose atas, tinggi daripada mesin. Kita tak galakkan grey hose tinggi daripada mesin. Kita galakkan bawah atau sama paras dengan mesin. Grey hose water stand hendaklah terletak tahap yang sama dengan mesin atau lebih rendah. Tujuan dia bagi memastikan tiada aliran air tersimpan di dalam mesin setiap kali selepas pengambilan air. Dia tak boleh tinggi daripada mesin, dia kena sama level ataupun lagi rendah. Kalau tidak, dia akan backflow masuk ke dalam mesin balik. Kenali hose. Apabila memindahkan mesin, pastikan hose dipasang pada tempat yang ditetapkan. Hose putih di belah kiri, daripada belakang. Hose kelabu di bahagian kanan. Kalau dia terbalik, pernah customer dia cakap mesin dia tak dapat purple, dia dapat hijau. Bila kita cek bawah office, kita cek, ini dia hose terbalik. Apabila hose terbalik, dia tak akan dapatkan itu, dia tak akan dapat arrow, dia tak akan dapat alkaline,
Kedua, dia tak ada arrow bila dia run Kangen water, dia tak ada arrow dekat bawah tulisan Kangen tu. Itu punca daripada host terbalik. Pengujian menggunakan CPU. Uji penapis menggunakan CPU kosong. Penapis rosak menghasilkan bau atau klorin yang kuat. Air putih keluar atau tersumbat. Kalau macam filter kita run, dia tak dapat, first dia tak dapat alkaline. Dia tak dapat purple guna filter ni. Bila guna CPU dapat purple. Sebab filter tu dah terlampau lebih 2 tahun sampai dia tak boleh produce alkaline dah. Kita galakkan tukar filter. Kalau kita nak test mesin ni operation dia masih boleh gunakan tetap fungsi, kita galakkan gunakan CPU kosong. Guna CPU kosong on 9.5, try running. Kalau dapat purple, mesin ni tak ada masalah. Kita cuma perlu tukar filter saja. Pastikan untuk mesin ni jangan gunakan air panas. Jangan cuba untuk membaiki kerana ia mungkin membatalkan pelindungan waranti anda. Jangan guna di luar negara tanpa transformer aksesori yang betul. Kalau tengok sini, jangan gunakan air panas. Kita memang tak galakkan guna air panas untuk mesin ni. Nanti dia akan rosak tu hose dekat dalam tu. Jangan cuba untuk membaiki. Kalau mesin rosak, kalau masih waranti, kita advise bawa sini untuk kita repair. Tak perlu nak buka, nak godek-godek sendiri, tak perlu. Sebab tak ada spare part. Kalau tukar fuse pun tukar fuse saja, memang tak hidup. Jangan guna di luar negara tanpa transformers. Kalau kita pergi luar negara, voltage US 110. Kita punya mesin Malaysia 220. Kita galakkan guna transformers. Dia ada step up, step down. Matikan mesin, cabut plug mesin anda bila waktu malam, hujan atau petir. Biasa malam kita advise tutup, cabut plug. Kalau kita tak tahu malam kalau hujan, ribut, ada petir, dia akan kita advise pakai itu penebat kilat yang built-in tu supaya dia tak kena dia penebat kilat, dia tak ada kena kilat. Bila mesin kena kilat, dia akan rosakkan kita punya power supply. Beli energy extended warranty. Tambah 3 tahun untuk melindungi mesin anda. Harga biasa 1,500. Bayaran ansuran sehingga 12 bulan. Harga promosi 1,000 untuk pelanggan yang membuat pembelian selepas pendaftaran mesin boleh dimasukkan ke dalam pelan ansuran sehingga 36 bulan. Yang ketiga, 3 tahun warranti tambahan. Kalau SD 501, 5 tahun, tambah lagi 3 tahun. So, total warranti 8 tahun. Kalau JR4, 3 tahun, tambah lagi 3 tahun, 6 tahun warranti. Oops, mesin saya ada masalah dan perlu dihantar ke penjabat energi. Macam mana ni? Dan prosedur perbaikan mesin. Keluarkan enhancer tank, diverter, adapter. Isi borang perbaikan boleh dapatkan di pejabat energi. Kalau walk-in boleh dapatkan dekat counter collection. Atau buat turun dari laman web energi. Isikan nama, nombor ID, nombor telefon dan masalah pada borang tersebut. Boleh hantar melalui pos mesin anda ke Energy Office. Prosedur perbaikan mesin. Keluarkan enhancer tank, diverter, adapter. Kalau nak hantar, kalau daripada Kelantan ke, Terengganu, Perlis, Perak, luar daripada Lembah Kelang, kita sarankan untuk cabut keluar enhancer tank ni. Kerana enhancer tank ni, sekiranya ada kat dalam, bila hantar by pos laju ke by courier, dia akan leak dekat dalam mesin. Akan kena ke power supply, pump, chamber, dia akan rosakkan balik barang tu. Kita awas bawa keluar barang ni, letak tepi, simpan, hantar mesin saja ke Office Energy. Sama dengan diverter dan adapter ni. Okey, bungkus mesin anda dengan betul. Disarankan letak padding yang cukup jika hantar menggunakan bos. Kalau tengok di depan, gambar yang sebelah kiri ni, gambar depan, perlu keadaan power cable dia dekat atas. Dan tengok daripada belakang, hose digulung
dilipat dan ditutup dengan flexible hose. Kalau tengok daripada pandang atas, flexible hose tu cover white hose dengan grey hose tu. Ini untuk mesin post menggunakan courier untuk hantar ke energy office. Prosedur pembaikan mesin, soalan lazim. Okey, kalau kita tengok soalan ni, siapakah yang akan membayar kos penghantaran? Kos akan ditanggung pengguna bagi penghantaran dari rumah ke energy office. Dan energy office akan menanggung kos bagi penghantaran pulang ke rumah pengguna jika masih waranti. Berapa lama masa diperlukan untuk dibaiki? 3 ke 5 hari bekerja. Dalam proses kurier, kalau dari Kelantan 1 hari, sini 2-3 hari. 2-3 hari kita dapat 3 hari. Kalau untuk payment, settle payment, terus kita akan hantar balik. Petang tu kita akan hantar balik. Bahagian mana yang perlu saya jaga sebelum menghantar mesin? Macam yang saya cakap tadi, keluarkan analyzer tank dulu. Dan tutup grey hose menggunakan red cap dengan blue cap tu. Tutup grey hose, white hose. Okey, panduan. Jika anda merasakan sesuatu yang tidak kena dengan mesin anda, minta ejen atau sponsor anda datang dan periksa masalah. Distributor yang bertikas akan sentiasa membantu downline mereka menghadapi masalah. Atau hubungi pasukan teknikal energi. Pasukan kami boleh dihubungi di talian 012-226-9950 atau pejabat nombor 03-2282-2332 semasa waktu pejabat. Jika masih terdapat masalah, hantar mesin anda ke pejabat energi. Sila bungkus dengan betul mesin anda dan memastikan ia tiba dengan selamat dan dalam keadaan baik. Okey, hubungi kami. Nombor 5. Alamat kami adalah service@energy-ambai.com. Nombor WhatsApp Technical Department atau Service Department 012-226-9950. Okey, sekarang kita sesi soal jawab. Ada apa-apa yang perlu tanya? Untuk